Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat para pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 10 hari bulan 2 2021, kita masih lagi dalam bersama dengan kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in dalam bab wudu, iaitulah bab perkara-perkara sunat dilakukan ketika berwudu. Alhamdulillah, kita sudah bincang 9 perkara. Ana rasa tak nak ulang balik. Boleh juga kita sebut semitah lalu kan. Yang pertama iaitulah baca bismillah. Yang kedua, basuh tangan 3 kali sampai ke pergelangan tangannya. Kemudian bersiwak. Yang keempat, berkomo-komo, masuk air dalam hidung. Yang kelima, menyapu seluruh kepala. Yang keenam, sapu 2 telinga, zahir dan batin. Yang ketujuh, menggosok-gosok anggota wudu. Yang ke-8, menyulati janggut yang tebal. Yang ke-9, takhlil asabi'. Maknanya kita gosok di celah-celah jari kita ni. Sambungan kita pada kali ini yang ke-10. Letak nombor tanda, ini yang ke-10. Sunat yang ke-10, italatul ghurrah. Italatul ghurrah, apa makna dia? Dan sunat memanjangkan ghurrah. Ghurrah ni di muka. Kemudian dia panggil tahjil untuk tangan dengan kaki. Ghurrah maknanya sunat kita perluaskan basuh muka kita itu dalam hal membasuh muka, iaitu dengan membasuh bahagian hadapan daripada kepala dengan membasuh mukanya itu. Mana bila kita basuh muka, sepatutnya sempadan dia setakat dahi tu kan. Tapi kita pelebih lagi. Dan membasuh 2 telinga dan 2 tepi lehernya, yakni tepi kanan kirinya. Maknanya kalau kita pelebih lah, maknanya perlebihkan sikit basuhan tu. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan seluruh muka itu sudah dibasuh. Maknanya tidak ada syak lagi, tidak ada ragu-ragu lagi. Kita tak rasa air. Duk main air lagi. Basuh ke tak basuh? Sudah basuh kan? Sebab semua kawasan tu sudah sampai airnya, maka kita hilang was-was dan kita confirm kita punya sudah basuh. Yang ke-11, italatut tahjil. Letak baris tahjil, itu nombor 11. Yang ke-11. Dan sunat ia memanjangkan tahjil, yakni ia membasuh bahagian atas daripada kedua lengannya berserta dengan ia membasuh 2 tangannya. Maknanya tangan kita ni sampai ke siku kan, tapi kita pelebih sikit biar confirm siku tu masuk dalam basuhan kita. Itu di atas. Dan ia membasuh sebahagian daripada betisnya beserta ia membasuh 2 kaki. Sempadan kaki kita setakat buku lali, 2 buku lali kan. Tapi kita pelebih sikit supaya tidak ada syak, was-was, ragu-ragu bahawa kaki kita dibasuh semua ataupun tidak. Confirm basuh semua, kita kata itu yang sepatutnya. Alhamdulillah. Sehabis banyaknya, maknanya paling banyak yang kita boleh pergi, ialah dengan membasuh semua bahagian atas daripada lengan dan betisnya. Membasuh muka dan kaki serta tangan dengan banyak sedemikian itu adalah berdasarkan kepada hadis dan yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati
yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Wa fi riwayatin wa tahjilahu. Tengok maksudnya. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat, mereka itu dalam keadaan memancarkan cahaya pada muka dan kaki tangan mereka. Bila kita bangkit dari kiamat esok, tanda ni pelajar-pelajar, bangkit pada hari kiamat esok, Nabi kita boleh kenal umat dia dari mana? Ghurran muhajjalin. Muka dia bercahaya, kaki tangan dia bercahaya. Dari mana? Daripada min atharil wudu, kesan daripada air wudu yang kita ambil itu. Allahu Akbar. Maka bila kita Nabi tengok daripada jauh, dia kenal, oi, ini umat aku. Sebab muka bercahaya, kaki tangan dia bercahaya. Jangan pula kata, kalau bercahaya gini jadi bala kita. Terus duduk memikirlah. Kita fikir macam mana nak cahayakan muka kita dengan kaki tangan anggota wuduk kita ni supaya dikenali oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faman stata'a minkum an yutila ghuratahu falyaf'al. Maka sesiapa yang dari kalangan kamu yang boleh memanjangkan ghurrahnya, cahaya mukanya, hendaklah ia melakukannya. Ada kata rawi yang tambah ni, wallahu alam, yang pentingnya hak naknya kita dibangkit di akhirat esok dalam keadaan muka dan anggota wuduk kita bercahaya. Dan dalam riwayat Imam Muslim ditambah tahjilahu. Wa tahjilahu iaitu maknanya ialah mereka itu dipanggil walhal mereka itu bercahaya muka, tangan, kakinya kerana bekas wuduk yang banyak. Tahjil dengan makna tangan, tangan dan kaki. Ghurrah makna muka. Dan berhasil, tanda. Dan berhasil tu patut duduk bawah. Mana dia nak kata sekurang-kurang terhasilnya ghurrah dengan tahjil macam mana? Dan berhasil paling sedikit memanjangkan ghurrah dan tahjil itu ialah dengan membasuh anggota-anggota tersebut lebih sedikit daripada qadar yang wajib. Mana wajib setakat ni kita berlebih sikit. Jangan sampai ke bahu, orang tak basuh bahu. Tidak ada sunnah membasuh sampai ke bahu kan. Dan yang sempurnanya ialah dengan membasuh semua anggota yang telah lalu itu. Setakat mana yang kita lebih sikit lah. Jangan terlalu lebih sangat. Sebab tidak terdapat dalam sunnah Nabi kita basuh anggota tangan dia sampai ke bahu, dia basuh kaki dia sampai ke lutut, tidak ada riwayat. Maka kita kata basuh lebih sikit daripada buku lali, lebih sedikit daripada siku. Alhamdulillah. Kita berpindah kepada yang ke-13. Pelajar-pelajar tanda. Yang ke-13, sunat yang ke-13, wa taslisu kullin min maghsulin wa mamsuh. Dan sunat meniga-nigakan tiap-tiap anggotanya daripada yang anggota yang membasuhnya dan juga anggota yang disapu airnya. Mana dalam kitab kita ni, kitab fiqh kita, dia nak berapa kali? Semua perkara 3 kali belaka. Semua perkara 3 kali, tak kira bagaimana keadaan pun 3 kali. Ini kita tengoklah dalam perbincangan para ulama. Dia kata nak berapa kali? 3 kali, semua 3 kali. Yang basuhnya maghsul wa mamsuh. Dan ketika menggosok, ada kita gosok 3 kali gosok. Dan menyelati, ketika kita nak menyelati, nak masuk celah-celah janggut ni pun 3 kali. Jari pun sama juga. Bersugi 3 kali juga. Kena 3 kali juga sugi. Mana gosok. Basmalah 3 kali juga basmalah. Cuma kita duk fikir masalah basmalah ni, ada ke riwayat Nabi kita semuanya buat 3-3?
Kalau kita kata basmalah, permulaan kita nak ambil wuduk, baca bismillah dah sekali. Kemudian takkan nak bismillah, bismillah, bismillah. Jadi ini sedikit perbincangan. Dan zikir sesudah wuduk 3 kali juga. Taslis dia kata, taslis belakang. Kerana ittiba, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam yang terbanyak dari perkara itu. Maknanya ada yang jelasnya Nabi kita basuh 3 kali, tanda pelajar. Ini penting perbahasan ini, kalau kita nak bahas panjang boleh. Yang 3 kali ini iaitulah dalam anggota yang dibasuh. Basuh komo-komo, masuk air dalam hidung, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, itu 3 kali. Taslis, naam. Jelas dalam hadis-hadis menyebut sedemikian. Adapun anggota yang disapu, contohnya dalam sapu kepala, hadis Sayyidina Uthman menunjukkan hanya hadis sahih, tapi dia tunjuk sekali je. Dia sapu semua sekali, cukup memadai setakat tu. Maka ada khilaf di sini dalam masalah taslis. Kita lihat khilaf ulama dalam masalah taslis meniga-nigakan dalam anggota yang tidak dibasuh. Anggota yang tidak dibasuh. Mana anggota basuh jelas. Itu yang sabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab tanda tepi kitab. Dalam kitab I'anatul Talibin dia kata al-mu'tamad, pendapat yang muktamad lagi iaitulah sapu di atas khuf sekali je, jangan 3 kali. Mana riwayat hak Nabi sapu atas khuf sekali. Ilah yang keduanya takut basah khuf kita nanti rusak. Masya-Allah. Itu di antara ilah dia, takut punah, takut rusak dia punya khuf. Baiklah para jemaah sekalian, itu perbincangan. Maknanya kita kata anggota-anggota yang dibasuh, yang berbentuk basuhan, maka itu sabit 3 kali. Yang lain daripada itu ada khilaf. Baik, tengok penjelasan. Wa yahsulut taslis, dan berhasillah meniga-nigakan. Makna 3 kali basuh itu, misalnya dengan cara memasukkan tangan walaupun dalam air yang sedikit. Mana tangan kita niat jadi timba, pencedok, maka kita boleh celup tangan kita tu. Bila ia menggerak-gerakkannya 2 kali dalam air itu, maknanya sekali, pusing sekali lagi itu 2 kali dah tu. Dan kalau ia mengulangi dengan air basuhan yang kedua, hasillah baginya sunnah meniga-nigakan itu sebagaimana yang dizahirkan oleh Syekh kami, iaitulah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Mana Malibari ini satu masa dengan guru dia Ibn Hajar Al-Haytami. Mana dia kurun awal lah, kurun ke-10 lagi ni, bukan kemudian. Mana boleh, mana kalau kita ambil mana air yang sama, kita basuh, lepas tu kita basuh sekali. Itu gosok 3 kali itu cukup. Tak perlu basuh air lagi, itu tidak digalakkan menggunakan air yang banyak. Takut nanti kita terperangkap dengan walhan. Siapa dia walhan? Siapa? Syaitan air kan. Kita dah bincang dulu. Wala yujzi'u taslisu udwin, dan meniga itu tidak memadai dalam hal satu anggota sebelum disempurnakan basuhan wajibnya. Mana kita basuh tangan takkan ni kita basuh sekerak apa tu gosok-gosok je. Lah, kena sudah semua sekali barulah gosok kali yang kedua. Itu dia panggil taslis 3 kali di situ setelah sempurna yang pertama. Dan juga tidak memadai selepas selesai wuduk kurang daripada 3 kali. Jadi kalau orang ni ambil wuduk kurang daripada 3 kali, lepas tu dia pergi tambah pula, maka tak. Wa yukra amana. Wala ba'da tamamil wudu'. Naam. Dan tidak jadi dan juga tidak memadai selepas selesai daripada wuduk. Selepas daripada wuduk berhenti setakat tu. Selepas selesai daripada wuduk. Jangan kurang 3 kali tu stop dulu. Maknanya kita buat kurang 3 kali, selepas selesai semua wuduk baru kita nak ulang balik, nak basuh 3 kali lah. Mana kita kena ikut setiap anggota.
Waktu basuh muka, situlah 3 ulang, 3 kali, 3 kali. Waktu basuh tangan, situ ulang. Mana kita tak kata pakai, kita basuh semua sekali, muka, tangan, kepala, kaki, lepas tu nak ulang balik lah. Itu maksud dia. Kemudian ada gugur di sini, wa yukrah, tambah pelajar. Wa yukrahu dan makruh, tulis. Gugur dalam terjemahan. Wa yukrahu dan makruh an-naqsu anis salasati. Kurang daripada 3 kali. Kita pergi basuh sekali. Air ada. Bukan darurat. Kalau air tak ada, terlalu sejuk, itu cerita lain. Ini air banyak, tiba-tiba kita basuh sekali. Cincai, kata orang. Main-main je. Maka makruh. Seperti juga makruh menambah membasuh. Jadi kalau kita tambah basuh 4 kali, makruh. Jangan tambah. Yang sunatnya paling banyak, dia maksima dia 3 kali. Kita pergi gomo 5 kali lah. Jangan terlebih. Kaziyadati, kau kurang sama seperti dengan tambah. Dan dimakruh membasuh 3 kali itu, iaitu membasuh dengan niat wudu, sebagaimana yang dibahaskan oleh segolongan para ulama. Jadi jangan kita tambah dengan niat nak wudu lagi, tak boleh. Kalau kita kebetulan kita ambil wudu, basuh 3 kali siap dah. Tiba-tiba terpencik ada benda, ini kita basuh sekali lagi, bukan wudu, basuh kali yang keempat kerana ada benda, lah, itu tidak makruh. Itu maksud dia. Jangan niat yang basuhan lebih daripada yang ketiga itu wudu. Kalau kita nak basuh kerana suatu keperluan, itu tidak makruh. Alhamdulillah. Wa tahrumu, tengok ni. Dan diharamkan menambah basuhan lebih daripada 3 kali di dalam bersuci bila menggunakan air yang diwakafkan. Subhanallah. Kita ni air masjid tu, air orang wakaf. Yang kita pergi basuh anggota macam nak mandi tu, itu tidak dibenarkan. Hati-hati. Jangan terperangkap kita dengan walhan. Apa ni walhan? Kalau yang syaitan ganggu salat, nama dia khinzab. Yang air walhan, na'uzubillah. Ingat, air yang diwakafkan jangan sewena-wenanya kita guna banyak-banyak. Cukup 3 kali. Far'un, perbincangan cabang. Kalau kita katakan subtopik. Orang yang tengah berwuduk merasa syak. Dia wuduk, dia merasa syak tentang ratanya basuhan anggota atau bilangan basuhan. Kata dah ke tadi? Cukup ke aku basuh tadi? Bagaimana nak buat? Hendaklah ia ambil dengan yakin. Kita kena ambil hak yakin. Wajib di dalam yang wajib dan sunat dalam anggota yang sunat. Manakala hak wajib, kalau sunat. Walaupun menggunakan air yang diwakafkan. Sebab apa? Sebab aku basuh lebih ni ke? Haram pula. Ulama kata air wakaf tak boleh lah. Kita tak boleh, tak haram. Sebab sini kita tak yakin. Adapun syak selepas selesai wuduk, maka itu tidak memberi bekas. Balik ke rumah dah. Masuk masjid akak takbir duk mikir, wuduk aku jadi ke tak jadi? Tak usah duduk hirau. Jalan terus, kata orang. Kalau kita tidak, kita jadi was-was. Ini berbahaya. Allahu Akbar. Bahaya was-was ni. Penyakit was-was ni bahaya. Dalam kitab I'anatul Talibin, syarah kepada kitab ni, dia bawa satu kisah daripada Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ni Hambali, tapi ulama kita ni Syafi'i, dia boleh nukil cerita ni sebab menarik. Ana dah bawa dulu dalam khutbah kita dalam tajuk was-was. Dia kata ada seorang ni, dia ni was-was sangat. Dia basuh dah anggota, berjeruk dah abah. Dia kata dia tak basuh lagi. Allahu Akbar. Dia dah masuk takbir, orang dengar dia takbir Allahu Akbar, tiba-tiba dia berhenti. Kenapa? Tak takbir lagi. Sudah. Dia pun pening kepala, dia pergi tanya Syekh Ibnu Aqil. Ya Syekh, apa masalah saya ni? Syekh kata, da'is salah, tak payah solat kamu. Fa innaha la tajibu alik. Tak wajib solat bagimu. Faqala qaumun, orang bertanya, Syekh Ibnu Aqil, kenapa kasar sangat ni? Tak wajib solat macam mana? Dia nak solat. Dia kata, mu dengar ke tidak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam anil majnun hatta yafiq.
Allah Ta'ala angkat dah pena dosa pahala daripada orang gila sehingga dia sedar. Siapa dia takbir, dengar dah orang sebelah dia apa dengar dia takbir, tiba dia kata takbir lagi. Dia dah basuh dah. Basuh orang panggil berjeruk dah, basuh tangan, tak basuh lagi. Ada satu riwayat lain kata dia mandi berjeruk dah, basuh tubuh dia. Dia kata dia tak mandi lagi. Kata Syekh Ibn Aqil, haza majnun wal majnun la tajibu alaihi salah. Peringkat gila dah ni kalau setara ni bukannya biasa-biasa dah ni. Maknanya orang kadang-kadang ialah kita kalau kita kata macam ni kepada orang was-was kecil hati dia. Tapi Ibnu Aqil kata saya bacalah. Mana mu ni kalau siapa peringkat tak logik dah ni. Dia mandi terjun dalam sungai. Naik-naik Allahu Akbar, tak sah lagi mandi. Habis nanya mana lagi nak mandi? La haula la, kita selai dia boleh 3 hari dalam kolah baru ingat dia ni. Baik. Kita pergi kepada yang ke-13. Tanda. Yang ke-13 watayamunun. Watayamunun iaitulah sunat menganan, menggunakan membasuh yang kanan dulu, itu menganan. Iaitu mendahulukan pihak kanan dahulu daripada pihak kiri di dalam membasuh kedua tangan dan kaki, dan juga misalnya dan seumpamanya. Gitu misalnya tu. Maknanya kita basuh kanan dulu, kemudian baru basuh kiri. Anggota yang ada 2 lah. Baik. Misalnya bagi orang yang terpotong semua anggotanya, yakni anggota wuduknya, tangan kanan tak ada, tangan kiri tak ada. Kaki kanan tak ada, kaki kiri tak ada. Dia panggil mak timun. Cerita mak timun yang anda dah cerita dulu. Kan? Macam mana kita nak buat? Kita nak basuh tangan, dia tak ada tangan. Kanan-kanan kiri pun tak ada, macam mana nak buat? Jadi kita isyarat je lah. Gosok-gosok di sini. Gosok atas bau dia ada. Tangan tak ada ujungnya. Letak situ. Nak kata apa? Ada seorang di Mekah dulu, waktu ana remaja pergi haji, ana sempat jumpa dengan yang panggil mak timun. Mak timun ni tak ada tangan, tak ada kaki. Orang letak dia dalam baldi, pergi ke Masjid Haram, di tengkok dia ni ada beg. Allah, beg ni kak, Masya Allah, tabarakallah. Nyik lah kata orang, duit. Oh, sekali dia pergi Masjid Haram, orang boleh tengok mak timun lagi. Pakak ni, beg dia dah penuh. Mudah je. Cuma ajaibnya, kalau mak timun sudah mati, kita kata Allah yarhamu. Kalau masih ada lagi, Allah yahfazu. Ajaibnya, orang Mekah kata, dia ni mak timun, tapi ada isteri. Macam mana? Baik, kita balik ke cerita kita. Ya pentingnya, kalau dia mak timun sekalipun, kita kena isyarat je. Ini kanan, ini kiri dulu. Kenapa? Sebab Nabi SAW dan sunat menganan itu ialah kerana Nabi SAW kasih kepada menggunakan yang kanan dalam bersuci dan semua amalan hidupnya. Nabi kita suka tayamun, at-tayammun, fi tatatahurihi wa sya'nihi kull. Semua Nabi kita suka kanan. Allahu Akbar. Iaitu termasuk dalam apa yang termasuk bab memuliakan, bab at-takrim, seperti bercelak mata. Celak kanan dulu. Memakai pakaian kamis, kita guna sarung tangan lengan kanan dulu. Pakai selipar, kasut, capal semua kanan. Memotong kuku belah kanan dulu. Seperti mencukur rambut. Kalau kita nak cukur rambut, nak gunting rambut, kita minta baba yang tukar gunting mula belah kanan dulu. Mengambil sesuatu dengan tangan kanan, memberi sesuatu, bersugi mula belah kanan, dan menyelak-nyelak. Mana kita nak selak janggut, kita nak secari gitu. Dan makruh meninggalkan kanan. Makruh meninggalkan perbuatan mulai dengan kanan. Tak batal tu. Kalau kita basuh tangan kiri dulu pun sah, tapi yang sunnahnya kanan. Dan sunat mengiri. Bahasa kita ni tulis mengiri. Mana sunat kita mulakan yang kiri, di mana di dalam amalan-amalan yang sebaliknya, iaitu apa yang termasuk dalam bab kehinaan dan menyakitkan, seperti membuang najis. Nak pergi ke tandas, masuk kaki kiri. Nak basuh, kat tangan kiri. Istinja dengan tangan kiri. Membuang hingus dengan tangan kiri. Menanggalkan pakaian, pakai kanan, tanggal kiri.
dan juga buka selipar mula dengan kaki kiri. Masuk masjid kaki mana? Kanan. Keluar masjid kaki mana? Kiri. Masuk rumah, ni ramai orang tanya soalan, masuk rumah kaki mana? Nak keluar rumah kaki mana? Kita kata dua-dua kanan belakang. Ini kalau orang buat teka-teki, yang manakah kena pakai dua-dua kanan? Jawab dianya, masjid masuk kanan, keluar kiri. Tandas masuk kiri, keluar kanan. Rumah kita dua-dua kanan. Leis. Sebab kita nak keluar, kita nak langkah kanan. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bila kita nak masuk, dalam rumah kita semuanya mulia. Isteri kita yang disayangi mulia, anak-anak kita mulia, tempat kita nak tinggal rumah yang mulia, kita masuk kanan. Wallahu alam, itu cerita kanan kiri. Baiklah, kita pergi kepada yang ke berapa dah? 14. Tanda pelajar yang ke-14. Kita ambil setakat mana yang sempat. Untuk nombor. Yang ke-14. Wa yusannul buda'atu bighasli a'la wajhihi wa atrafi yadayhi wa rijlaihi. Dan disunatkan dimulakan dengan membasuh bahagian teratas daripada muka. Manakala kita basuh muka, kita ambil air tak atas ni, turun ke bawah gitu. Bukan dari bawah naik atas, lah atas ke bawah. Dengan pahit air pun holor gitu masuk. Dan juga hujung tangan dan kaki. Kita basuh gini. Kalau kita nak ambil wuduk, kita bukan basuh gini, basuh gini. Hujung turun ke sini. Gini. Ini bertepatan dengan kehendak tabib, doktor kata kena basuh gitu. Ke basuh gini. Kita kalau pergi dekat pahit, kita pergi holor siku dulu lah, khata. Jari dulu. Dia telah tengok dia kata ni. Wa atraf yadayhi wa rijlaihi. Jadi kita kena mula dengan hujung tangan dan kaki, walaupun berwuduk dengan air yang dituangkan oleh orang lain. Kita hari ni para jemaah sekalian, kita tuang sendiri ke orang lain tolong tuang? Semuanya orang lain. Siapa dia orang lain tu? Batang pahit. Ada kepala pahit yang tolong tuang kat kita. Masya-Allah. Dan disunatkan mengambil air kepada muka dengan kedua tangannya serentak dan meletakkan bekas air yang dicedok daripadanya sebelah kanan dan bekas yang dituangkan daripadanya sebelah kiri. Detail kita ni. Mana eloknya kalau kita nak ambil wuduk, kita celup tangan dua-dua gini ambil. Nak basuh muka, masuk dua-dua muka. Kalau kita nak celup, kita letak bekas air sebelah kanan, leis, sebab tangan kanan yang ambil. Tapi kalau kita nak tuang, kita tak belah kiri, sebab tangan kiri yang tuang, tangan kanan yang tak ada. Itu kita kata detail dia ni. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, kita pergi kepada yang ke-15. 15. Wa wala'un baina af'ali wudu'is salim. Dan sunat berturut-turut antara perbuatan-perbuatan wudu orang yang sehat dengan ia memulainya membasuh sesuatu anggota wudu sebelum kering basuhan anggota sebelumnya. Ini kena, maknanya bukan kata lepas basuh muka tu relax, main jawab WhatsApp tu, basuh tangan lah. Dan itu adalah kerana ittiba'. Pelajar-pelajar dalam kitab ini banyak menggunakan ittiba', makna ikut Nabi SAW. Itu hujah yang pertama. Dan sebagai keluar daripada khilaf pihak ulama yang mewajibkannya. Ada sebagian ulama kata wajib berturut-turut, bukan sunat. Itu dia panggil keluar daripada khilaf. Dan berturut-turut antara perbuatan wudu itu wajib bagi orang yang salis. Apa dia salis? Orang yang penyakit yang beser, kencing. Maknanya kencing tak tos, keluar sentiasa, atau selalu keluar darah penyakit, dia panggil darah istihadah bagi wanita. Dan seumpamanya kerana hendak mengelakkan daripada menjadi terlalu banyak najis pada badannya. Bagi orang yang salisul baul, orang yang istihadah, maka dia kena cepat mualah di antara anggota wuduk, tak boleh lama-lama. Kita pergi kepada yang ke-16.
Tanda pelajar. Dan yang ke-16 ta'ahud aqibin wa muqin. Dan sunat bersungguh-sungguh dan mengamat-amati, perhati betul-betul dalam membasuh tumit. Ingat molek, aqib mana tumit. Sebab kata sahabat wailul lil aqabi minan nar, kan? Nerakalah bagi orang tumit-tumit yang tidak kena basuhan. Hati-hati. Kadang-kadang kita cucu air tu kita tak gosok, dia tak kena di tumit kita tu. Dan juga muqa, apa dia muq, tulis dengan bahasa Arab mim waw qaf. Muqa, ekor mata, iaitulah tepi mata yang berada dekat hidung, dan tepi mata yang luar yang satu lagi itu dengan menggunakan hujung dua telunjuk masing-masing. Yang kita kena jaga. Kadang-kadang hujung ni tak masuk air, kita kena gosok biasa biar kena air. Jangan masuk dalam mata, merah nyala habis mata. Itu bahaya, kan? Jangan masuk dalam mata, itu berbahaya. Baik, ekor mata. Dan dengan menggunakan hujung dua telunjuk masing-masing, dan sunat bersungguh-sungguh dalam membasuh keduanya itu ialah bila tidak ada dalamnya, di dalam kedua tepi mata itu, kotoran yang menyekat daripada sampai air ke tempatnya. Kalau dia ada tarik mata duk tepek situ, maka dia bukan lagi sunat, dia menjadi mana? Jadi kita kena basuh betul-betul lah. Tidak jadi sunat, jadi wajib. Kalau tidak, yakni kalaulah ada kotoran yang menyekat sampai air pada tempatnya, maka bersungguh-sungguh dan mengamat-amati di dalam membasuh dua tepinya itu adalah wajib hukumnya, sebagaimana ada keterangannya dalam kitab Al-Majmu' lil Imamin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu kata dalam Imam Nawawi. Tanda kitabnya. Dan tidak disunatkan membasuh batin mata. Kita jangan duduk basuh batin mata. Maknanya dalam mata kita tak usah duduk hollow masuk air lah. Kan? Pejam mata tak apa. Bahkan kata setengah ulama adalah makruh. Leis kerana ada bahayanya. Bahaya basuh dalam mata ni. Hanya sahaja dibasuh dalam mata bila tempat itu terkena najis. Oleh kerana masalah najis adalah masalah berat. Mana kalau benda najis masuk dalam mata kita kena basuh. Celek mata basuh. Tapi kalau nak basuh kerana wuduk lah, usap mata kita. Kalau tahqiq, maknanya kita pastikan. Maknanya itu makna tahqiq. Kalau dipastikan berbahaya dalam membasuh dalam mata, maka hukum haram membasuhnya. Kalau kita pastikan berbahaya, maka haram kita basuh dia. Jangan main-main. Bukan senang-senang kan. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Yang ke berapa? Yang ke-17. Dan sunat menghadap kiblat fi kulli wudu'ihi. Sunat menghadap kiblat dalam semua masa mengambil wuduk itu. Mana kalau kita ni kebetulan pahit, kita duduk menghadap ke arah kiblat, kita hadap ke arah kiblat lah. Tapi kalau pahit pusing ke belakang, kita nak basuh takkan kita nak mesti hollow tangan gini masuk tak lah. Mana tengok keadaan lah. Sebab tu dia tak dalam kumpulan sunat. Mana seeloknya begitu. Yang ke-18. Letak nombor lagi yang ke-18. Dan sunat tidak bercakap-cakap di dalam waktu berwuduk tanpa hajat. Duk buah tengah habis wuduk. Itu perbuatan makruh, dilarang. Dengan lain daripada zikrullah. Jadi kalau kita duk zikir, lain. Adapun zikrullah, maka tidak sunat meninggalkan menyebutnya dengan lidah. Manakala kebetulan kita duk zikir boleh. Tapi oleh kerana kita dah ambil wuduk, berwuduklah dulu kan. Dan tidak dimakruhkan memberi salam kepada orang yang sedang berwuduk. Kita tengok orang ada wuduk, kita beri salam. Assalamualaikum. Dia apa? Paling tengok Waalaikumsalam. Tak apa. Tidak merosakkan wuduk dia. Dan tidak dimakruhkan juga salam daripadanya. Dia tengok ada orang mari, dia tengah ambil wuduk. Oh, ya akhi, Assalamualaikum. Dia boleh.
Dan tidak dimakruhkan orang berwuduk membalas salam orang lain kepadanya. Alhamdulillah. Mana dalam bab salam dibenarkan, dalam bab berbual dilarang. Jangan duk buah-buah. Ni kita ni kadang-kadang relax je, sambil-sambil duduk cakap duk buah, ambil wuduk duk buah. Kita kata lak, jangan duk buah. Tak baik perbuatan itu. Yang ke-19. Dan sunat tidak mengeringkan air pada anggota wuduk. Jangan dikeringkan air pada anggota wuduk tanpa uzur. Baginya, kenapa? Ittiba', kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi apa dia? Kita tidak keringkan anggota. Tapi kalau ada uzur, contohnya uzur apa? Kita sakit. Kalau tak kesak cepat-cepat bahaya kan. Nanti jadi menanah, jadi gatal, jadi apa boleh. Ataupun terlalu sejuk. Masa terlalu sejuk, maka bolehlah kita keringkan dia. Kalau tak ada sebab jangan kering. Ataupun kita nak cepat pergi ni. Kalau kita tak keringkan, nanti baju kita ni jadi masam. Yang penting biar ada sebab-sebab tertentulah. Ada hadis ni, cuma kita ringkas, saya ringkaskan. Yang ke-19 tanda. Tulis tepi kitab tu, doa selepas wuduk. Cuba ambil, tengok dalam kitab kita, Perisai Muslim. Doa wuduk. Ni. Wasyahadatani aqibahu, dan sunat membaca 2 kalimah syahadah selepas daripada mengambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, kita disunatkan baca 2 kalimah syahadah. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita ni, Perisai Muslim ada bacaan selepas berwuduk, bacaan yang ke-9. Muka surat dia 27. Tandalah tuan-tuan, ana dah bagi dah. Perisai Muslim yang free pun percuma bagi, yang beli pun bagi, yang application dalam handphone pun sudah ada. InsyaAllah pelajar-pelajar kita sudah ada. Sunat membaca 2 kalimah syahadah selepas daripada mengambil wuduk, dengan tidak lama masa senggang antaranya pada ibadat, pada adat kebiasaan. Jadi adat kebiasaannya jangan lama. Mana lepas pada kita wuduk, kita berdoa, kita syahadah. Kalau kita ambil dalam tandas, kita keluar, kita baca. Makanlah ia berdoa sambil menghadap kiblat. Kalau kita menghadap kiblat lah, kalau tak ada kiblat tak ada masalah. Mengangkat kedua tangannya serta matanya melihat ke langit, walaupun ianya buta. Subhanallah. Dia kata kalau buta pun kena angkat ke langit juga. Di manakah dia ambil maklumat ini? Maklumat ini, tengok ni. Apa dia bacaan? Bacaan tu sahih, ada dalam hadis sahih Muslim. Cuma timbul lagi masalah hadis yang mengatakan mengangkat tangan ke langit tu walaupun dia buta tu macam mana? Tuan-tuan kena tanda. Hadis man tawadda'a fa ahsanal wudu. Tanda hadis ni, siapa dia ambil wudu, memperelokkan wuduknya. Summa nazarahu ila sama', kemudian dia pun tengok ke langit. Walaupun buta, Syekh ni kata, dia pun baca doa ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca doa ni apa jadi? Nascaya. Nascaya dibuka baginya, tulis dalam kitab kita ni tak ada. Nascaya dibuka baginya pintu langit, pintu syurga yang 8. Boleh masuk di mana-mana. Baik. Hadis ini dengan lafaz tengok ke langit ni, dengan lafaz tengok ke langit ni, hadis ni telah dikeluarkan dalam kitab-kitab hadis wa fi sanadihi majhul. Sanad dia ada rawi yang tidak dikenali. Rawi yang tidak dikenali. Tuan-tuan tengok dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' mengatakan hadis ini daripada Uqbah bin Amir, tapi rawi dia tidak dikenali. Baik, mana hadis yang sahih? Hadis sahih ada. Jangan kata tak ada. Hadis sahih daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tanda hadis. Hadis ni, bacaan ni ada dalam kitab Perisai, dan juga tuan-tuan tengok dalam kitab ni.
kitab Sunnah Muamalanku ni. Hari ni kita ada 2. Hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, panjang hadis ni, cuma saya ambil ringkas je, kita nak ambil tempat kita ni. Umar kata, ma minkum min ahadin, Nabi kita salah bersabda, siapa di kalangan kamu yang berwudu, kemudian dia pun ambil wudu secara sempurna, kemudian dia baca syahadah ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tanpa riwayat suruh angkat tengok ke langit. Dia tengok ke langit tadi, sanad dia, rawi dia tu majhul, maknanya tidak sahih. Tapi hadis sahihnya, tak payah tengok ke langit. Kita nak tengok ke arah kiblat, tengoklah. Kita baca syahadah ni, apa kita dapat? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Tengok dalam kitab ni. Nascaya dibukakan baginya 8 pintu syurga, ia boleh memasukinya mana pintu yang dia kehendaki. Memasuklah pintu mana kamu nak. Masya-Allah. Itu hadis yang pertama dalam Muslim. Hadis yang kedua diriwayat oleh Imam Tirmizi. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku ini daripada orang yang bertaubat dan jadikan aku ini daripada orang yang bersuci. Hadis ini diriwayat oleh At-Tirmizi dengan sanad yang baik. Alhamdulillah. Bacaan yang ketiga, hadis warawal Hakim. Siapa dia berwuduk kemudian dia baca doa ni, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ni ingat tak? Doa tasbih kafarah. Kalau kita dengar doa ni suka lagi, kita sebab boleh balik dah. Kalau majlis dah tamat. Maka apa kita dapat? Kutiba fi raqin. Tengok dalam kitab kita ni. Siapa dia baca doa ni, nascaya ditulis. Kutiba fi raqin, maka dicatat pada selembar kulit, kemudian dicopkan, dimeterikan dengan suatu cop yang tidak dipecahkan sampai ke hari kiamat. Besar kepada kelebihan dia tu. Hadis ini rawahun Nasa'i dalam kitab dia Amalul Yaum wal Lailah, dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Cuma ulama berbeza tentang marfu' ke tak marfu'. Mana ada diangkat ke Nabi ataupun daripada bacaan sahabat. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar kata was-sanadu sahih. Sanad dia sahih bila raib, tanpa ragu. Cuma ulama hadis berbeza tentang ada dia mauquf kepada Abi Sa'id Al-Khudri ataupun diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan oleh kerana sanad dia sahih sampai ke Abi Sa'id, mana kalau dia tidak angkat pun, mana hukum dia marfu' sebab dia termasuk dalam bacaan-bacaan yang tak boleh kita nak reka kecuali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para pelajar sekalian, eloklah kita baca doa ni. Syahadah, Allahumma ja'alni minat tawabin, subhanakallah hamdika. Kita baca tiga-tiga, alhamdulillah, semuanya ada dalam kitab Perisai Muslim. Tuan-tuan boleh ambil dekat situ. Alhamdulillah. Kemudian Tuan Syekh kita kata lagi, baiklah, sampai dia sampai kiamat, dia tengok pahala dia yang agung. Kemudian ia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan kesejahteraan ke atasnya, iaitulah penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana eloklah kita selawat lepas pada itu. Dan ditutupkan dengan bacaan inna anzalnahu fi lailatul qadri kadzalik salasan, 3 kali baca tanpa mengangkat tangan. Ada tambahan sini pula dah. Tulis pelajar, tanda. Oleh kerana Tuan Syekh kita sebut, saya kena sebutlah di sini hadis tanda itu. Siapa dia baca, tulis dia punya. Tuan Syekh kita ni tak sebut, dia sebut baca inna anzalna 3 kali, tak sebut hadis. Ana tambah di sini. Hadis mengatakan siapa baca selepas berwudu inna anzalnahu fi lailatul qadri marratan, siapa dia baca sekali,
pahala dia bersama dengan siddiqin. Wa man qara'aha marrataini, siapa dia baca 2 kali, kutiba fi diwani syuhada, dia boleh akan ditulis nama dia sekali dengan para orang mati syahid. Besarlah tu. Wa man qara'aha salasan, siapa dia baca 3 kali, hasyarahullah, Allah Ta'ala kumpul dia bersama dengan para nabi. Memanglah kita nak besar-besar pahala gini. Tuan-tuan tanda, hadis ini telah dikeluar oleh Ad-Dailami sebagaimana dalam kitab dia Kanzul Umal lil Muttaqi Al-Hindi, tetapi dalam kitab Al-Silsilah Ad-Dha'ifah menilai hadis ini maudhu', mengatakan hadis ini maudhu'. Sebab apa itu dia panggil hadis ini maudhu'? Itu yang dinilai oleh penilai. Maknanya hadis ini tidak sahih. Maknanya dalam bab baca inna anzalna ni tak sahih. Ada satu lagi bacaan, Tuan Syekh tak sebut, saya sebut di sini. Man qara ayat al-kursi ala athari wudu. Siapa dia baca ayat kursi selepas dia berwudu, Allah Ta'ala beri kepada dia pahala 40 tahun. Diangkat padanya 40 darajat. Allah Ta'ala kawinkan dia dengan 40 bidadari. Sudah. Kata di Asy-Syaukani dalam kitabnya Al-Fawaidul Majmu'ah, hadzal hadis isnawa fi isnadihi kadzab. Rawi dia pembohong, makna hadis dia palsu. Jadi alhamdulillah 2 hadis yang kita sebut di sini semuanya hadis tak boleh dipakai. Timbul lagi satu persoalan. Apa dia soalan lagi? Kan? Wa amma du'aul a'dha, tulis pelajar. Adapun doa waktu membasuh setiap anggota. Basuh muka baca ni. Basuh tangan baca ni. Basuh tu baca ini, maka ianya tidak ada asal yang boleh dipegangi. Tuan Syekh kita kata fala aslalahu yu'tamad. Falidzalika hazaftuhu tab'an lil Syekhil Mazhab An-Nawawi rahimahullahu taala. Tuan Syekh kata kerana itu saya membuangnya daripada kitab ini sebagaimana mengikut pendapat Syekh Imam Mazhab, Syekhul Mazhab, iaitu Imam Nawawi kata semua bacaan mengikut anggota itu tidak sahih. Tapi penterjemah ni dia letak dalam kurungan. Dia tak patut terjemah ni letak di nota kaki, tapi dia letak dalam kurungan. Bagaimanapun ini adalah amalan yang dilakukan oleh ulama sufiah yang terkenal dan muktabar. Kita mengatakan kita utamakan yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadat kita. Adapun amalan-amalan peribadi orang lain itu dia panggil itu hak masalah peribadi yang tidak ada autentiknya dalam masalah nak mengekalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masalah ini kita lebih thiqah kepada pendapat Imam Nawawi, Syekhul Mazhab, Imam dalam Faqih dalam Syafi'i, dan dia juga ulama hadis. Nawawi kata tidak ada yang sahih di dalam bacaan-bacaan setiap anggota. Jadi tinggalkanlah bacaan itu, sebab kalau kita duk baca setiap anggota, lepas tu air duk bong keluar, berapa lama nak ambil wudu? Dengan pembazir air wakaf lagi, adalah sunnah tak ada. Berlaku pula macam-macam lagi cerita. Kita kata tinggalkanlah perkara yang tidak sabit. Waqila, ada juga qil. Qil ni maknanya ada juga di kalangan ulama mengatakan an yaqula inda kulli udwin, setiap anggota wuduk tu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kerana ada riwayat yang dikeluar oleh Al-Mustaghfiri. Al-Mustaghfiri dia kata hasanun gharib. Jadi kita mengatakan ulama hadis telah pun meletakkan bahawa yang sahihnya apa yang dikeluar oleh Imam Muslim tadi, iaitulah bacaan ini kita baca akhir wudu. Selesai semua berwudu, kita tutup kita punya paip, kita tutup letak kita punya timba, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma hamdika sampai ke akhirnya. Itu jelah yang ada, insya-Allah. Pelajar-pelajar tanda, kita berhenti di perkara sunat yang ke-21. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.